Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari Jumaat. Hari ini 7 Julai 2023, 7 hari bulan 7 2023. Tarian sangat-sangat cantik di Jumaat yang penuh barakah ini. Kami harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera selalu. Dan pastinya wanita hari ini kembali bertemankan saya Syahira Izzati Yaakob dan juga Fiza Sabjahan. Betul. Sambil tu kan maklumlah kita ni adik-beradik kan. Kita betulkanlah sikit ni takut belaga ke apa kan. Cantik je rantai dia. Dan hari ni tadi Syahira cakap tentang tarikh 7 hari bulan 7 ni. Ini mungkin tarikh yang menjadi tarikh istimewa lah. Ada orang hari ni mungkin bukan saja meraihkan ulang tahunnya, tapi mungkin meraihkan ulang tahun perkahwinan, pertunangan ataupun apa sahaja. Dan ini yang kita nak katakan, dan ketika ini mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang menonton kami secara langsung di kaca TV ini, secara langsung di Facebook kami WSHA TV3 ataupun di Tonton HD. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda. Dan seperti biasalah hari Jumaat ni ada topik yang kami nak bawakan, itu tentang hikayat perkahwinan. Tapi sebelum tu, apa kata anda hantarkan komen anda ketika ini, apa yang sedang anda lakukan. Mungkin di kawasan-kawasan tertentu seperti di Kedah, Kelantan, di negeri-negeri pantai timur yang dah bercuti hari ini, apa aktiviti yang anda lakukan bersama dengan keluarga? Anda pergi kenduri kahwin ke? Anda mungkin hari ini pergi meraihkan anniversary ke? Pergi masuk meminang ke? Mungkin ada kisah cinta luar biasa anda yang anda nak kongsikan. Betul tu Fiza. Sebelum kita ke topik kita pada hari ini, kita ada satu bikisan yang kita nak sediakan dan kita nak paparkan kepada anda. Jom kita tengok. Silakan. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Tak akan ku ragu lagi. Ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti. Dia yang setia, dia yang ku cinta, dia yang melengkapkan cintaku seadanya. Dialah penawar hati yang akan ku miliki hingga akhir hayatku. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita dapat lihat perkahwinan yang setia, yang tahan lama, yang sehingga ke hujung nyawa. Kita dapat lihat kasih sayang di antara suami isteri dari mula mereka masuk alam perkahwinan sehinggalah ke kata orang dah usia emas ini, Fiza. Okey. Tapi sebenarnya hari ini kami nak kongsikan kepada anda tentang kisah cinta luar biasa. Daripada rangkuman dan juga bingkisan TikTok itu tadi, ada pelbagai perkongsian kisah-kisah cinta yang luar biasa. Dan saya pasti sebenarnya kisah cinta anda ataupun setiap daripada kita ini pastinya berbeza-beza. Cara bertemu, ada
orang yang perhubungannya tak sampai ke akhir tetapi terhenti di tengah jalan, tetapi tetap ada kemanisan-kemanisan dan juga cerita-cerita cinta anda yang tersendiri. Dan hari ini kita nak kongsikan tentang kisah cinta luar biasa ini, dan mungkin anda juga ada pengalaman perkongsian diri anda, ahli keluarga ataupun orang-orang di sekeliling anda tentang kehebatan cinta luar biasa yang pernah anda saksikan. Anda boleh terus hantarkan komen itu bersama-sama dengan kami di Facebook WHI TV3. Baik, tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih bersama kami di Wanita Hari ini dan kita kembali dengan segmen tajaan bersama Jamu Jelita. Dan pastinya saya tidak kesorangan. Di sebelah saya, di sebelah kiri saya adalah pegawai pemasaran Jamu Jelita iaitu Puan Nur Atira Syamsuddin. Assalamualaikum, serba hijau hari ini. Waalaikumsalam, apa khabar Syira? Alhamdulillah. Serba hijau sedondon dengan produk? Sedondon dengan produknya. Okey, baik Puan. Jadi untuk hari ini apa yang nak dipertontonkan atau diberitahu kepada penonton-penonton di luar sana? Silakan. Terima kasih banyak Syira. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari ini. Sebenarnya Syira, perkongsian hari ini khas buat mereka dekat luar yang nak cepat capai berat badan ideal, nak orang kata apa, nak dapatkan berat yang berat idaman dan sebagainya, tapi anda ada terbiat suka makan berlebihan. Dia macam ni, kalau boleh nak berat badan ideal tapi nak cepat, tak nak tunggu, tapi suka makan banyak. Macam mana tu? Macam mana tu? Jadi perkongsian hari ini khas untuk anda, yang mana yang pasti Pork Fiber ni merupakan produk tanpa bahan terlarang Syira. Selamat penggunaannya, ada pengkelasan makanan, dan Pork Fiber merupakan produk yang mendapat uji kaji makmal. Dan rata-rata yang dah konsum Pork Fiber memang kekal jadi pengguna kami bertahun lamanya. Sebab dengan rutin harian kita ni Syira, yang pantang nampak makanan, pastinya ramai yang takut dengan perubahan fizikal secara mendadak. Ramai dekat luar menjadikan inisiatif dengan orang kata apa, ambil inisiatif untuk konsum Pork Fiber ni selepas lunch atau dinner, yang mana selepas 4 hingga 8 jam proses detoksifikasi akan berlaku dan segala sisa makanan, toksin akan disingkirkan supaya tidak tersimpan dan punca anda ada masalah berat badan berlebihan. Orang kita tahu usus yang kotor punca penyakit juga, dan ini juga punca kenapa anda ada masalah berat susah nak turun. Jadi kita tahu serat sangat penting dalam rutin harian. Sebab serat bantu untuk memperbaiki pulih sistem pengadaman kita, dan ramai sebenarnya sehingga hari ini masih tak tahu macam mana serat ni bertindak dalam badan kita dan bantu kita dapat berat dan badan yang diidamkan. Kalau nak tahu, fiber atau serat ni sebenarnya menurut kajian secara semula jadinya bantu menyah toksin dan sisa makanan yang tidak dicerna dalam badan. Jadi sebab tu kita formulasikan Pork Fiber dengan kandungan serat dari psyllium khas, ada teh hijau, ada grapefruit dan sebagainya. Alhamdulillah ramai yang dah amalkan Pork Fiber dah berjaya dapat berat badan ideal sebab bahan-bahan dalam Pork Fiber ni dah bantu ramai ada sistem pengadaman yang lebih lancar, lebih sihat, dan seterusnya bantu ramai dapatkan berat dan badan yang diidamkan. Kita kena tahu bila bercakap tentang minuman-minuman detox ni, bahan-bahan yang terbaik sangat penting untuk kita pilih sebab hal inilah yang bantu kita untuk cepat dapat berat badan ideal serta bantu kita ada perut yang selesa. Kadang-kadang bila kita ni makan berlebihan, macam tadi ada borak dengan seorang kawan, dia kata dia kalau makan berlebihan tu rasa macam bila nak tidur tu perut terkeras je, rasa tegang je, rasa tak selesa. Jadi kita kena ambil inisiatif untuk atasi masalah tersebut supaya tidak menyebabkan kita keesokan harinya rasa macam badan tak sedap dan sebagainya. Anda boleh minum Pork Fiber pada waktu malam, 4 hingga 8 jam kemudian semuanya akan disingkirkan melalui pelawasan, badan ringan, rasa cergas. Esoknya pun rasa lebih bertenaga nak berutin harian. Jadi hari ini nak tunjuk demo macam mana sebenarnya, ramai yang tanya macam mana serat ni bantu untuk singkirkan lebihan makanan. Jadi depan Atira adalah air larutan minyak. Okey, air dan bercampur dengan minyak. Apa yang nak anda bayangkan adalah minyak ini adalah sisa makanan yang tidak terhadam, toksin dalam badan kita. Dan macam mana serat ni bantu singkirkan? Okey, sedikit demo dari Atira akan tunjuk kepada anda. Pork Fiber ni dia adalah kebaikannya adalah untuk meresap, menyerap segala sisa toksin yang tersimpan dalam badan kita. Dia akan kumpul, kemudian dia akan singkirkan melalui pelawasan. Macam itulah kebaikan fiber yang anda kena tahu, yang bantu anda dapat berat badan ideal, yang bantu anda singkirkan segala sisa makanan yang tidak terhadam. Itu kebaikan Pork Fiber sebenarnya, Syira. Okey, baik, seterusnya Puan Atira. Seterusnya, tadi dah bercakap tentang singkirkan lebihan makanan, singkirkan toksin. Nak lagi cepat dapat berat badan ideal dengan lebih optimum, amalkan bersama Pearl White Slim Milk. Ini kita dah tahu minuman detox. Seterusnya ini adalah meal replacement, iaitu meal replacement yang merupakan minuman yang tinggi dengan kandungan protein. Kita memilih pea protein sebagai bahan utama kerana pea protein membantu dalam menurunkan hormon lapar dalam badan kita, iaitu hormon ghrelin. Jadi kalau anda nak tahu kenapa kita pilih protein juga, sebab pakar pemakanan pun mengesahkan bahawa protein bantu mengurangkan rasa lapar, bantu mengawal selera makan, dalam masa yang sama bantu untuk menyekat selera makan kita supaya kita tidak makan berlebihan. Kadang-kadang punca kita ni ada masalah berat badan berlebihan pun
sebab kita makan berlebihan. Susah nak kawal nafsu makan. Semua benda yang kita nampak kita nak makan, lepas tu mulalah tersimpan, ada masalah penahaman berat badan. Jadi Atta nak bantu anda untuk cepat dapat berat badan ideal. Amalkan puak fiber bersama Pearl White Slim Mix. Kedua-dua akan bantu anda dapat cepat berat badan ideal. Okey, seterusnya saya nampak ada satu lagi di sini. Okey, yang terakhir buat hari ini, Pearl White Pinky Plus. Okey, ini adalah produk yang di bawah rangkaian Pearl White yang turut menjadi permintaan yang sangat tinggi di kalangan pengguna sebab dalam Pearl White Pinky Plus ni ada kandungan yang terbaik daripada vitamin C, ada buah-buahan antioksidan, ada bahan-bahan yang seperti buah-buahan beri yang kita tahu sangat bermanfaat untuk kebaikan kulit kita. Jadi apa yang saya nak tunjuk kepada anda sebenarnya dalam Pearl Pinky Plus ni tadi Atta ada cakap ada vitamin C, ada buah-buahan antioksidan. Okey, demo daripada Atira. Korang kena tengok macam mana larutan betadine yang gelap ni Atta campurkan dengan Pearl White Pinky Plus, air boleh berubah menjadi natural. Bayangkan air yang gelap tadi berubah menjadi natural. Jadi apa yang Atta kongsikan kepada anda perumpamaannya adalah seperti kandungan antioksidan tadi menetralkan radikal bebas yang merupakan ancaman dalam rutin harian kita. Kadang-kadang radikal bebas ni kita tak sedar, debu, kotoran, pencemaran asap rokok menyebabkan kulit kita bermasalah. Kita terdedah dengan isu-isu menyebabkan permasalahan buat kulit. Jadi dengan bahan-bahan dalam Pearl White Pinky Plus ni, dia bantu anda dapat kulit yang cantik, bantu anda melindungi kulit dari sebarang permasalahan kulit. Barulah orang kata apa, sebarang masalah kulit dapat dielakkan dengan minum Pearl White Pinky Plus. Jadi secara ringkasnya Atta nak share kepada anda, buat anda di rumah yang tengah tengok Jamu Jita, Atta tahu produk Jamu Jita tak asing lagi di pasaran. Anda pasti tahu kami cukup terkenal dengan tagline kami, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Pearl White Fiber untuk anda yang nak dapatkan berat badan ideal, harga cuma RM38.90. Laki dan perempuan boleh minum, berat 70 kilo ke atas 2 kali sehari, 70 kilo bawah sehari sekali. Pearl White Slim Mix, meal replacement, tinggi dengan kandungan protein yang bantu mengenyangkan, mengawal nafsu makan, bantu anda orang kata apa, bagi kita tak makan berlebihan. Dan ini juga produk yang sangat sedap, rasa coklat Belgium, bancur dengan air sejuk, dia macam rasa macam coklat air minuman coklat tu, bancur dengan air suam rasa macam hot chocolate. Sangat sedap, bantu anda mengenyangkan, harga RM39.90. Pearl White Pinky Plus, minuman pencerahan kulit, minuman penjagaan kulit boleh diamalkan oleh lelaki dan wanita. Harga pun sangat murah, RM39.90. Dan kesemua produk ni boleh didapatkan di kedai jamu, belian secara online di www.jombai.my dan di shopee.com.my. Follow TikTok kami Jamu Jelita Official untuk sebarang maklumat tentang Jamu Jelita. Okey, baik. Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Begitu panjang, lebar, tepat dan juga padat pengisian-pengisian yang dikongsikan. Terima kasih banyak-banyak Puan Atira. Baiklah, wanita hari ini akan kembali dengan agenda kita iaitu cinta luar biasa. Akan tetapi sebelum tu ada sesuatu bingkisan istimewa yang kami sediakan. Jom kita tengok. Benarlah kata orang, kalau sudah jodoh, tak ke mana. Biarpun besar jurang usia atau mungkin mempunyai kekurangan pada diri, namun semua itu bukanlah penghalang untuk dua hati menjadi satu. Kisah cinta luar biasa antara pasangan suami isteri iaitu Muhammad Amin Jumdai, 28 tahun dan Rokiah Samad, 62 tahun mendapat perhatian ramai baru-baru ini kerana jarak usia yang jauh berbeza antara mereka berdua. Mula mengenali menerusi aplikasi TikTok, bagi pasangan ini, usia hanyalah sekadar angka dan ia tidak menghalangi mereka untuk mengecapi kebahagiaan sebagaimana pasangan suami isteri yang lain. Selain itu, perkongsian seorang wanita yang dikenali sebagai Hikmah Razlan juga meraih perhatian ramai apabila dia meluahkan rasa syukur kerana bertemu jodoh dan dapat mendirikan rumah tangga dengan pilihan hatinya meskipun mempunyai kekurangan pada fizikalnya. Cinta luar biasa antara kedua-dua pasangan ini membuktikan bahawa setiap manusia di dunia ini berhak memperoleh kebahagiaan yang tersendiri. Itu dia tadi serba sedikit latar belakang tentang tetamu yang bakal kami bawakan kepada anda hari ini tentang kisah cinta luar biasa. Dan kalau sebenarnya Syira, anda juga penonton mungkin dah biasa mendengar ataupun membaca tentang kisah-kisah agung cinta-cinta yang selalu kita dengar, tentang kisah cinta antara Shah Jahan dan Mumtaz Mahal, tentang kisah Romeo dan juga Juliet, Laila Majnun dan juga pelbagai lagi kisah-kisah cinta. Dan saya pasti anda juga setiap daripada kita mempunyai kisah cinta yang berbeza-beza. Dan selalunya orang mengatakan bahawa cinta itu buta. Tapi saya tak pernah percaya tentang itu. Saya percaya bahawa cinta yang ikhlas pula akan membuktikan dan memberikan kita melihat kelebihan, keindahan, kasih sayang pasangan kita yang mungkin
tidak terlihat oleh orang lain daripada kacamata mereka. Betul tu Fiza, dan cinta itu boleh dirasai tetapi kita tak boleh melihat, tapi cinta boleh dizahirkan melalui perbuatan kita. Dan pastinya hari ini di studio kita kita cukup meriah. Kita ada 5 orang tetamu di studio kita. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah kiri terlebih dahulu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perundi motivasi. Assalamualaikum Dr. Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Baik, dan di sebelahnya pula adalah Encik Muhammad Syazmi Ikram dan juga pasangan Puan Siti Nur Hikmah Razlan. Sihat ya kedua-duanya? Alhamdulillah. Dan sebelum ni kita jumpa Hikmah di video call saja waktu PKP, betul Hikmah? Kali ni boleh jumpa depan-depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pula adalah Puan Rokiah Samad dan juga pasangan Encik Muhammad Amin Jumdail. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua yang tular ataupun viral yang kami bawakan kepada anda yang biasa anda tengok di TikTok dan juga di media sosial. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Puan Rokiah dan suami datang dari Kelantan. Hikmah dan juga pasangan juga datang daripada Kuantan hari ini. Baiklah, kita nak cakap tentang kisah cinta luar biasa ini dan kita biasa dengar lagu pun ada Siti Nurhaliza, Datuk Siti Nurhaliza ada nyanyikan tentang kisah lagu cinta luar biasa ini, Doktor. Tetapi bagaimana kita nak memahami sebenarnya definisi tentang cinta itu sendiri? Baik, cinta ni adalah satu anugerah daripada Allah SWT dan dia diberikan kepada seseorang dan ia adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sukar dimengertikan dan sesuatu yang hanya mereka yang memilikinya sahaja yang akan memahami. Jadi itulah yang dikatakan cinta. Sebab itulah datang istilah cinta itu buta, bukan apa. Cinta itu buta sebab orang tak nampak apa yang orang si dia tu nampak. Kan kita tak akan faham katakan kenapa orang tu pilih orang yang miskin, kenapa orang pilih orang kaya, kenapa orang pilih orang cantik, kenapa orang pilih orang bodoh, kenapa orang pilih orang. Jadi macam-macam, orang yang muda, orang tua. Jadi semua ni menimbulkan pelbagai persepsi dan masing-masing ada tafsirannya masing-masing tentang cinta, tetapi saya percaya cinta sejati yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul dan cinta yang seterusnya adalah cinta yang bukan ada agenda selain daripada cinta. Kalau tanya kenapa awak cinta, saya cinta. Kenapa? Tak ada jawapan. Itulah dia. Saya setuju dengan doktor sebab orang akan selalu tanya, cuba bagi 5 sebab kenapa awak cinta saya. Saya kira cinta sejati tak perlu ada alasan. Tak perlu ada alasan. Cinta sesuatu yang hadir tanpa syarat. Kita rasa, kita suka, kita sayang dan kita boleh kata tidur kalau tak dengar suara, tak nampak apa, kita rasa rindu. Datang kerinduan. Banyak cintanya di situ. Saya boleh nampak. Saya setuju dengan kata-kata doktor tadi. Cinta ini kita sahaja yang rasa, kita yang merasai, kita tahu apa sebenarnya kita nampak kelebihan pada seseorang itu. Kalau saya boleh bertanya kepada Encik Muhammad Syazmi dan juga Puan Siti Nur Hikmah, macam mana terdetiknya rasa cinta pada mula-mula tu dulu? Okey, macam mana terdetiknya rasa cinta mula-mula tu? Okey, first memang saya dengan Hikmah memang belajar di sama universiti. Okey, macam kita orang ni memang tak kenal pun each other. Sebab dia busy dengan, dia ni budak sukan, dia busy dengan padang dia, saya budak office, saya busy dengan saya punya kuasa. So memang tak kenal pula. Memang tak kenal. Okey. Tapi Hikmah, ini yang Hikmah sendiri kongsikan di Dada Akhbar. Hikmah mengatakan bahawa Hikmah tidak pernah menyangka bahawa akan ada individu yang akan menyayangi, menyintai dan menyukai Hikmah. Tetapi bila hadirnya suami Syazmi itu daripada berkawan biasa 3 tahun dalam tempoh PKP hari itu kan. Kemudian bercinta pun sekejap saja. Adakah ini yang dikatakan tentang cinta luar biasa dan cinta yang tak dijangka? Betul memang. Memang dia, macam kita orang ni, Hikmah boleh gambarkan kita orang punya journey ni unexpected journey. Macam semua je, tak ada pun nak melamar ke apa ke, tak ada. Macam kita orang berkawan-kawan kan. Borak kadang-kadang Hikmah ni jenis yang suka borak pasal future plan. Tapi tak cerita pasal nak kahwin ke apa ke, tak. Macam Hikmah nak cerita. Lepas tu kadang-kadang Hikmah macam selit lah dengan Syazmi. Tak nak kahwin ke macam tu kan. Macam borak-borak macam tu je. Lepas tu tiba-tiba itulah feeling tu datang sendiri. Masya-Allah. Macam memang kalau orang tanya pun melamar ke tak, macam tak ada pun melamar kan. Tak ada pun. Mungkin kita kena tanya pada Syazmi lah kan. Okay, Syazmi, macam Hikmah sendiri tak pernah menyangka bahawa akan ada individu yang akan melamar dirinya, suka dan sayang. Tapi bagaimana Syazmi sendiri melihat keindahan, kelebihan ataupun apa yang membuatkan sebenarnya Syazmi jatuh cinta kepada Hikmah? Hikmah ni kita tahu dia ni macam mana. So dia ni sebenarnya dia seorang yang
betul-betul hardworking person. Yang tu yang membuatkan saya tertarik jatuh hati dengan dia. Dia macam ramai je orang yang cuba untuk jatuhkan dia. Tapi yelah, as a person kita mesti akan rasa sedih, betul. Tapi cara dia untuk lawan perkara sedih tu yang membuatkan saya jadi macam tertarik dengan dia. Masya Allah, inilah kelebihan. Betul. Ini yang kita kata tadi, cinta itu buta kerana orang lain tak nampak, tetapi ini yang dilihat oleh Syazmi sendiri. Betul. Okey, itu cerita daripada tetamu-tetamu kita di studio. Tapi kita nak dengar juga rakan-rakan kita di Facebook daripada Razazi katanya, Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat Jumaat. Kisah cinta saya dan juga suami. Dirancang keluarga angkat, hampir bertunang waktu usia saya 16 tahun. Suami 19 tahun, jodoh tak kesampaian. Berpisah akibat ada salah faham keluarga angkat suami dengan abah saya. Padahal abah saya sangat baik dengan suami waktu itu. Kami pun berpisah setelah berbelas tahun. Kami dipertemukan waktu itu abah dah tak ada. Allah dah aturkan segalanya. Tak tahu bagaimana terserempak dengan suami. Terus dia cakap nak kahwin dengan saya. Wow. Tak tunggu dah. Terus kami mendirikan rumah tangga bahagia. Sehingga kini alhamdulillah. Ini cerita-cerita sebenarnya yang kita nak dengar, bahagia dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan kalau kita boleh kembali ke studio, tersipu malu sebenarnya diorang dua ni dari tadi. Kita Puan Rokiah, kalau boleh saya mulakan dengan Puan Rokiah terlebih dahulu. Bagaimana Puan Rokiah boleh terbuka hati untuk kembali berumah tangga dan menerima suami sewaktu awal dahulu? Sebenarnya saya ni ditinggalkanlah. Suami masa tu PKP kan, ditinggalkan pergi kerja ke luar negara. Lepas tu tak boleh nak balik. Lepas tu setahun lebih dan tak ada nampak yang dia akan pulang lah. Jadi kebetulan pula saya mau naik TikTok. Dalam TikTok tu macam kecewa kan. Jadi dia pun berasa macam tertarik lah dengan TikTok saya. Dia selalu tengok-tengok. Lepas tu dia call lah nak berkenalan. Masya Allah. Call, message. Message dulu. Message dulu. Tapi Puan Rokiah dengan Cik Amin berkenalan dalam tempoh hampir 8 bulan kan. Tapi tadi sempatlah kita borak. Tapi sebenarnya penonton, pasangan ni memang sangat-sangat romantik. Daripada dalam bilik makeup tadi, suaminya pasangkan gelang emas. Betul eh? How do you know? Macam mana tahu? So di dalam studio ini juga tadi sebelum kita live, mereka sangat romantik sebenarnya. Tak, ini yang kita katakan cinta luar biasa itu kan. Cinta yang tak dijangka datang. Ada perbezaan umurnya dan perbezaan banyak umur, jauh lokasinya banyak. dari Sabah dan Kelantan dan sebagainya. Sama-sama Pantai Timur. Sama-sama Pantai Timur. Jadi kalau macam Amin sendiri, daripada awal perkenalan tu, mula-mula tengok dekat TikTok je. Tapi bagaimana tiba-tiba boleh timbulnya rasa sayang, rasa rindu, rasa cinta tu pada pasangan? Dia perasaan ni dia datang secara tiba-tiba. Soal hati, soal perasaan kita tak boleh paksa. Dia datang dengan secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba datang macam berkenan. Like something kita berkenan, kita akan ambil. We will grab it. Okay? Sama macam itulah. Saya dah berkenan. Lepas tu saya selang 8 bulan, kami decide to bertunang. Minta nak datang rumah lah, nak tengok depan-depan. Biasa tengok. Masa 8 bulan tu tak ada jumpa-jumpa? Okey. First. Okey, kalau kita cakap tentang cinta luar biasa ni, cinta ni, hidup ni memang ada pasang dan surut je. Cinta juga tak kurang daripada dilanda dugaan-dugaan. Dan cinta sejati ataupun cinta ni kebiasaannya akan datang dengan pelbagai cabaran dan juga dugaan. Mungkin untuk Rokiah dan juga Amin sendirilah kan, apa cabaran-cabaran awal tu? Mungkin macam Amin sendiri, ada tak macam orang cakap dari segi perbezaan umur, kena fikir jangka masa panjang dan sebagainya? Sebelum kami bertunang, ada yang bukan satu halangan, dia satu nasihat. Dia tak rasa rugi ke kahwin dengan yang lebih matang, lebih berusia, lebih jauh angka. Saya cakap mungkin saya mendirikan rumah tangga dengan dia, insya-Allah sebab dia kiriman daripada Allah. Masya-Allah. Pelangkap tulang rusuk saya, insya-Allah saya jaga dia semacam mana saya jaga diri saya. Insya-Allah. Kiriman daripada setakat Allah. inilah, setakat saya berkahwin ni tak pernah ada bergaduh ke, tak pernah. Dia pun sabar orangnya. Tak pernah tinggi suara, tak pernah cakap yang bukan-bukan, tak pernah. Alhamdulillah. Sebab itu anak-anak saya pun suka. Semua suka. Sekarang ni ada 10 orang anak. Anak-anak panggil apa? Panggil Papa. Panggil Papa. Cucu panggil Tok Pa. Papa dan juga Cucu 22 orang cucu. Cucu berapa orang? 22. 22 orang. Anak Cicit 10. ada seorang. Ya Allah. Dah ada cicit.
Okey. Jodoh ni jodoh orang kata. Betul. Okey, Dan bergelar oyang. Kita tak dengarkan. Kita tak dengar. Okey, kita tak dengarkan. Kita terus bersama dengan Hikmah. Kita terus Syirah. bersama dengan Hikmah. Okey, baik Hikmah. Bagaimana agaknya kita pernah terbaca bahawa Hikmah ada mengatakan bahawa Hikmah ada kekurangan diri dan sebagainya. Bagaimana Hikmah tahu yang suami ni ataupun Hikmah sendiri boleh rasa keikhlasan suami untuk memperisterikan Hikmah? Macam Hikmah sendiri, okey, macam setuju macam Kak Fiza semua cakap tu. Kan dari dulu orang macam nampak yang Hikmah ni macam sentiasa positif vibe je. Tapi sejujurnya kalau dalam relationship, Hikmah lah yang paling down sekali. Hikmah yang rasa macam takut macam boleh ke? Betul ke? Macam tu lah. Macam manusia yang lain kan. Lagi-lagi Hikmah ada kekurangan. Tapi bila dengan Syazmi, bila Hikmah rasa macam tu, Hikmah bagi tahu je dia. Hikmah bagi tahu, Hikmah jujur dengan dia. Hikmah rasa macam ni. Bila sebelum kahwin pun Hikmah kata, sejujurnya Hikmah takut untuk dibanding-bandingkan. Bila kita dah masuk dalam satu family yang baru kan, dengan suasana yang baru. Tapi Syazmi bawa Hikmah masuk dalam situasi tu dulu, okey, tengok. Betul ke tak? Rasa ke tak dulu? Sama tak apa yang Hikmah rasa? Sebenarnya benda tu tak pun. So, yang Hikmah bercakap, dalam relationship ni Syazmi yang banyak support Hikmah. Kalau macam contoh waktu kita orang tengah bercinta dulu, kalau keluar pergi mana-mana pun, Hikmah macam sengaja duduk macam jalan jarak dengan dia. Sebab macam Hikmah macam takut bila ada, macam biasalah budak-budak kan, dia tanya, kenapa dengan kakak tu? Kenapa mata kakak tu? Tapi Hikmah rasa macam takut. Hikmah malu dengan Syazmi sebab budak tu tanya macam tu. Tapi kalau Hikmah sendiri, Hikmah boleh jawab. Oh, kakak jatuh nak basikal macam tu. Tapi dengan Syazmi, Hikmah rasa balik tu Hikmah nak menangis. Lepas tu lepas tu Hikmah nampak bila dah lama lepas tu Syazmi macam bila Hikmah macam jalan jauh, dia macam cakap, sini duduk sebelah. Tak ada apa pun macam tu. So, sebab itulah Hikmah rasa bangga. Tak ada apa kita nak malu sebab first saya kenal dia, saya memang tak pandang langsung kekurangan dia. Saya memang anggap dia macam orang biasa. Macam masing-masing ada kekurangan, kelebihan masing-masing. Tapi saya tak ambil benda itu sebagai satu kekurangan. Masya Allah. Saya rasa sebab pula bila dengar apa yang dikongsikan oleh Hikmah dan juga Syazmi ni. Dan doktor, ini yang kita katakan, ada setengah orang kita melihat dengan mata kita. Betul. Tapi ada setengah orang dia tak melihat dengan mata, tapi dia melihat dengan hati. Baik. Dan dalam kisah-kisah cinta luar biasa, antara kisah cinta Amin dan Rokiah, Hikmah dan juga Syazmi ini, kita melihat bukan saja pasangan ini memerlukan kekuatan mereka, tetapi orang di sekeliling. Sebab kadang-kadang dalam kisah cinta ni, orang ketiga ni juga mainkan peranan. Orang cinta tak ada masalah. Orang ketiga tu yang bermasalah. Baik. Pertama sebelum saya ulas perkara tu, saya nak beritahu kepada audiens kita kan, maknanya siapa kata tak ada lelaki sejati dan lelaki baik dalam dunia ni. Kan ini bukti tau, bukti. Jadi oleh sebab tu memang syabaslah, saya dengar cerita pun kagum. Hanya doktor dapat masuk lelaki sejati. Alhamdulillah. Dan apa yang penting sebenarnya, kita seringkali menilai sesuatu itu daripada pandangan mata dan kita seringkali menilai sesuatu itu dari sudut fizikal semata-mata. Sedangkan fizikal ni tak kekal. Yang muda satu hari akan tua. Yang cantik bila-bila masa saja akan hilang kecantikannya. Kan datang pelbagai ujian kepada kita. Jadi kalau kita menilai cinta hanya dengan pandangan mata, dengan pandangan fizikal, maka kita pasti akan satu hari kecewa apabila diuji. Contoh misalnya, kerana kita sayang seseorang kerana kecantikannya. Adakah apabila satu hari hilang kecantikan, maka kita akan tinggalkan pasangan kita? Kan kita sayang seseorang itu kerana mudanya. Satu hari tua, adakah kita akan mula tinggalkan mereka? Jadi oleh sebab itu, cinta yang sejati ini adalah cinta yang tidak diukur dari segi kebendaan, dari segi fizikal, dari segi apa saja pandangan mata. Jadi cinta sejati hadir, Allah anugerahkan. Kita kena faham, jodoh itu kerja Tuhan, kerja Allah. Allah akan berikan jodoh dan kita terima tanpa syarat. Ya, sebab itu kadang-kadang kita nak lakukan sesuatu disuruh kita solat istikharah. Kenapa kita solat istikharah? Kita tanya Allah. Kalau Allah kata ya, garanti tak salah dah. Kan, walaupun soal perbezaan usia ke, perbezaan fizikal ke, perbezaan harta ke, semuanya itu akan kita lalui dengan tenang. Orang keliling
ingat kata apa, itu hal dia. Sebab kita tak boleh nak kawal mulut orang. Tetapi bagaimana kita terima, bagaimana kita bercakap balik dengan diri kita. Adakah kita mengiyakan kata orang ataupun kita menidakkan. Kalau kita orang kata kita mengiyakan, akan jadi satu tekanan, stres. Tapi kalau kita menidakkan dan kita pula ada pasangan yang saling melengkapkan, di situlah datang kekuatan yang luar biasa. Hebatnya cinta. Hebatnya cinta. Baik, saya tertarik dengan kata doktor tadi. Walau apa pun yang melanda, sekiranya kita ni dah merasai rasa cinta tu, kita sanggup redah lautan berapi. Sebab cinta datang dengan pengorbanan. Cinta datang dengan pengorbanan. Dan kita bercakap mengenai pengorbanan ini juga. Kalau boleh saya tujukan kepada Amin soalan seterusnya ini, Cik Amin soalan seterusnya. Sebelum mendirikan rumah tangga, kita tahu jarak umur yang berbeza. Pastinya ada cakap-cakap orang di sekeliling, mungkin juga dari keluarga, rakan-rakan, masyarakat sekeliling dan sebagainya. Tapi Cik Amin tetap tekad untuk memperistikan Puan Rokiah. Kita nak tahu di mana keistimewaan Puan Rokiah ni sebenarnya? Dia sebenarnya istimewa apa tak tahu. Macam mana Encik Amin melihat Puan Rokiah ini, isteri ni? Okey, saya memilih dia apabila saya nampak, apabila kita bersama, saya rasakan hati, rasakan selesa, rasakan sesuatu macam lengkap, kehidupan yang lengkap. Apabila saya dah video call, kalau tak video call rasa macam ada yang kurang. Jadi dia sehidup sehari-hari ni dia membuatkan saya membuatkan saya lebih nervous. Nampak nervous di situ. Saling melengkapi lah orang kata. Okey. Macam tenang lah. Kalau bersama saya dia akan berasa tenang. Berasa sebab selesa. Sebab itu kami tak berengang lama-lama. Seminggu saja. Kalau lebih dari seminggu tu adalah yang tak kenanya. Okey. Kalau macam Puan Rokiah ni pernah tak menjangka akan bertemu dengan jodoh semuda ni, boleh saya katakan semuda ni, pernah tak orang sekeliling masa tu, anak-anak awal-awal tu marah ke tak marah ke? Marah. Macam mana ke? Sebenarnya sebelum dia ni suami saya tu 28 juga umur. Suami ketiga. Okey. 28 juga umur. Jadi dah biasa suami muda 3 tahun. Lepas tu pandemik COVID-19 ni dia pergi ke negara luar dan tak boleh balik. Tapi kami sempat 3 tahun lah. Dan tidak bergaduh pun. Masya Allah. Dan kalau kita bercakap mengenai cinta ini, selalunya cinta ini cinta pandang pertama. Kita bermula dengan fizikal untuk orang biasa ni lah, kita cinta melalui fizikal terlebih dahulu. Tetapi bagi Syazmi sendiri dulu, Syazmi menerima hikmah dengan kekurangannya. Jadi bagaimana Syazmi melihat kecantikan hikmah ini? Kecantikan saya memang, kalau jujur tanya saya memang cakap isteri saya memang cantik. Alhamdulillah. Itu je. Kalau orang nak banding-bandingkan dengan orang lain ke apa ke, memang saya cakap tak apalah, isteri saya memang dah cantik, kena nak tengok lah, macam itulah. Ini yang kita katakan tadi, Syazmi tak melihat dengan mata tapi melihat hikmah melalui hati. Betul. Kelebihan hikmah, kebaikan hikmah dan sebagainya. Dan macam kita berbalik pada cinta dan juga pengorbanan tadi itu hikmah, bila hikmah nak buat keputusan menerima lamaran daripada Syazmi sendiri, sedih. Menerima lamaran daripada Syazmi, itu juga sebenarnya orang kata memecahkan tembok ketakutan hikmah sendiri bahawa adanya cinta sejati, adanya keikhlasan dalam hubungan percintaan ini. Bagaimana hikmah melihat kehidupan hikmah ini telah pun masuk ke satu fasa yang lebih baharu, yang lebih meyakinkan dengan adanya Syazmi. Macam mana? Inilah cinta sejati. Itulah macam waktu memang hari-hari, kadang-kadang sejujurnya hari-hari menangis. Macam ya Allah, bersyukurnya aku. Ada seorang suami baik, penyayang. Hari-hari macam bersyukurlah. Tak boleh nak gambarkan bersyukur tu. Ini semua berkat doa mak ayah, doa umi abah, ibu abah pun. Hikmah rasa macam
Tak boleh nak digambarkan. Saya rasa Hikmah dah tak perlu menangis lagi. Kita boleh lap air mata Hikmah dah, sebab dah sekarang dah kena senyum dah. Dah tak perlu menangis. Ada menangis hari-hari kan? Menangis bersyukur. Kita dah rasa kebahagiaan tu hari Masya-Allah. ini. Okey. Dan Tangisan gembira. Tangisan gembira. Alhamdulillah, itu yang kita semua nak kongsikan. Baik, doktor, kalau boleh kita bertanya. Betul doktor katakan tadi, cinta ini tak perlukan apa-apa alasan dan sebagainya. Akan tetapi adakah faktor-faktor luaran ini juga menyumbang? Sebagai contoh, kita melihat ibu bapa kita saling berkorban, saling menyokong, saling kata orang walaupun ditimpa musibah, walaupun jatuh sakit, walaupun ada serba kekurangan, tapi mereka masih lagi setia sehingga ke hujung nyawa mereka. Adakah faktor luaran juga menyumbang kepada untuk kita ada cinta luar biasa ini? Memang kita tak nafikan apabila kita ada kekurangan, maka kita perlukan orang-orang yang rapat dekat dengan kita menjadi tiang-tiang yang akan meneguhkan rumah kita tu tadi. Maknanya tadi kalau kita seorang-seorang, kita kena faham suara orang, tulisan posting orang. Kadang-kadang benda-benda tu akan menggugat keyakinan kita terhadap diri kita sendiri dan akhirnya kita mungkin membuat satu keputusan yang sukar. Contoh misalnya, kalau orang asyik kata benda yang sama dan orang keliling tak menyokong, maka kita akhirnya benda yang tidak ada kita percaya. Benda yang tidak benar kita percaya dan ini memberi kita satu tekanan stres dan boleh membawa kepada depresi. Tetapi kalau sokongan orang sekeliling, mak ayah kita, adik-beradik kita, rakan baik kita dan apatah lagi pasangan kita yang 24 jam dengan kita memberi sokongan, maka peduli apa orang nak cakap? Peduli apa orang luar nak kata apa? Kita kenal pasangan kita, kita kenal dia, hati budi dia, kan? Kita tahu bahawa tidak mungkin ada kalau ganti orang lain yang cantik belum tentu sebaik dia. Ganti yang lain yang muda belum tentu seelok dia. Jadi benda-benda ni kita mungkin dapat satu benda tapi kita hilang benda yang besar dalam hidup kita. Jadi itulah yang kita kena nilai, yang kita kena syukur dan kita kena berterima kasih kepada orang-orang yang menyokong kita. Saya kunci kata doktor tu. Saya kunci kata doktor tu. Dan saya kira bila kita cakap tentang cinta pengorbanan, cinta tidak perlukan alasan, cinta luar biasa, cinta sejati dan cinta yang tidak diduga ini, hari ini juga mungkin membangkitkan rasa dalam kalangan penonton-penonton kita yang merasakan bahawa mungkin mereka ni merasakan diri mereka ada kekurangan, doktor. Jadi bila mereka rasa diri mereka ada kekurangan, mereka rasa mereka mungkin tak berjodohan. Macam mana yang Hikmah rasakan sebelum ini, dan alhamdulillah hari ini bertemu dah dengan pelengkap rusuk kirinya bersama Syazmi sendiri dan Hikmah, dan begitu juga kisah cinta antara Amin dan juga Rukiah. Mungkin Syazmi dengan Hikmah dulu boleh mulakan. Bagaimana kita nak memberikan kata-kata semangat kepada penonton kita ini yang mungkin dalam keadaan rasa jodoh tak sampai-sampai lagi, tak tahu transit kat mana. Mungkin ada kekurangan yang mereka rasakan dan mereka rasakan bagaimana untuk memulakan sesebuah hubungan dan sebagainya. Mungkin anda berdua boleh kongsikan sesuatu kepada mereka. Untuk dekat luar sana, macam Hikmah selalu pegang daripada dulu, kita ni manusia normal. Ada masa Hikmah pun sejujurnya Hikmah pernah menangis sebab macam dulu macam dah lama lah macam tak berkawan dengan lelaki apa semua. Macam kawan tapi tak jadi. Kawan tak jadi macam tu lah. Lepas tu Hikmah macam sedih lah. Kenapa? Apa lagi kekurangan kat aku? Ke sebab Hikmah selalu sebab aku cacat macam tu. So normal benda tu menangis. Tapi kita tak boleh lama-lama menangis tu. Kita jadikan kelemahan yang kita rasa tu sebagai kekuatan kita. Macam mana kita nak kuat? Kita perbaiki diri kita dulu. Kita jadikan diri kita yang terbaik. InsyaAllah. Itu. Daripada Syazmi sendiri, macam doktor katakan tadi, lelaki sejati. Yang ini jarang-jarang mungkin dijumpai. Satu dalam 1,000, sejuta. Bagi saya, dekat dunia ni, kita jangan terlalu mencari kesempurnaan. Sebab kita kena tahu yang dekat dunia ni, Allah dah aturkan semua benda dekat dunia ni, semua yang cantik-cantik, semua yang baik-baik. Semua dah sempurna. So, kita jangan terlalu mengejar kesempurnaan. Dan kena percaya dekat aturan dan jodoh tu lah. Okey, mungkin sedikit kata-kata terakhir daripada Puan Rukiah dan juga kepada Encik Amin untuk mereka di luar sana, percayalah cinta luar biasa itu wujud. Silakan. Saya pun macam tu jugalah. Kita jangan peduli kata orang. Sebab kita ini hidup kita tidak tahu rezeki kita, umur kita tidak tahu. Jadi saya pun dah lalilah dengan cakap-cakap orang. Memanglah kalau kita sendiri pun kita akan bercakap apa ni dia orang ni tua sangat ni tak padan apa semua. Tapi kalau dah Tuhan tentukan jodoh kita itu macam tu, kita tak payah peduli orang cakap apa.
Janji kita bahagia saja. Masya Allah. Betul. Cik Amin sendiri? Okey, saya. Masih. Okey. Dia begini. Dia pun ramai yang orang yang cakap Ramai. Kenapa kahwin dengan orang tua dan ada harapan kena anak. Anak bagi dia cakap macam saya tolonglah. Orang muda pun kahwin tak dapat anak ada. Dah ada 10 dah anak alhamdulillah. Betul, dia cakap macam Kan? tu lah. Dan semua cucu-cucu saya pun sayang dia. Anak saya pun sayang dia. Anak saya yang nombor 4 pun tak dapat anak, kahwin dah 10 tahun. Pun tak dapat anak. Itu muda sama muda. Kalau Allah tak bagi rezeki, kita tak boleh nak buat apa. Ya, Cik Amin? Ada apa-apa tak nak dikatakan? Sebab kadang-kadang mungkin nak sampaikan sesuatu kan? Okey, untuk orang luar nampak kita berbeza. Nampak kita punya umur jauh. But orang luar hanya nampak kita dari luaran. Diorang tak tahu apa yang kita jalani. Cinta sama macam benda. Apabila kita cari, dia tak jumpa. Apabila kita senyap, dia datang sendiri. Tapi betul-betul. Tapi kadang-kadang tak cari, tak jumpa pula. Bila-bila. Siapa tu awak? Macam kita punya prof cakap tadi, sebelum mendirikan tangga, dirikan solat istikharah dulu, insya-Allah dapat jodoh yang baik. InsyaAllah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Amin, Puan Rokiah, Hikmah dan juga Cik Syazmi serta doktor. Dan terima kasih kerana sudi berkongsi kisah cinta anda yang saya harapkan bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada kita di studio ini, tetapi kepada anda penonton-penonton agar dapat dijadikan inspirasi bahawa cinta sejati, cinta yang ikhlas, cinta luar biasa itu sememangnya wujud. InsyaAllah waktu anda akan tiba nanti. Betul. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Terima kasih sekali lagi. Kita doakan kebahagiaan semua insya-Allah. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Terima kasih semua. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kita lupakan tentang cinta. Kita juga kena cintakan diri kita dalam menjaga kebersihan. Dalam segmen Life Boy, hari ini kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Dan saya bawakan cinta hati saya juga. Kita bersama dengan Dr. Mala Santi selaku Pegawai Perubatan Swasta. Apa khabar, Doktor? Sihat? Sihat. Fiza, apa khabar hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Doktor, kita nak tanyalah kat doktor ni kan. Okay. Sebab rata-rata dalam kalangan penonton kita ni, sekarang ni kita tahu kita dah pun berada di fasa endemik. Okay. Tapi nak tahulah, adakah ini bermakna kita ni memang selamat dari penyakit? Oh tidak, fasa endemik bermaksud sekarang ni virus COVID-19 dah jadi jiran kita. Dia berada di sekeliling kita dan sebenarnya pengambilan vaksin mengikut jadual dan juga pengamalan gaya hidup yang sihat adalah cara terbaik untuk mencegah apa-apa penyakit berjangkit. Okey, tapi boleh tak kalau doktor kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita apakah sebenarnya penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang popular ataupun semakin meningkatlah sejak kebelakangan ini? Okey, kebelakangan ni kalau dekat hospital dan juga klinik yang glamour adalah jangkitan virus macam demam, batuk, selsema dan juga penyakit kaki tangan dan mulut. Okey, HFMD agak berleluasa kebelakangan ini dan ini merisaukan sebab kita tahu sekarang waktu kita bercakap tiada ubat khusus ataupun antibiotik yang boleh menyembuhkan jangkitan HFMD, juga tiada vaksin yang boleh mencegah jangkitan HFMD. Okey, jadi apa yang kita perlu ambil tahu sebenarnya tentang nak mencegah jangkitan ni? Okey, kita semua tahu jangkitan jangkitan HFMD adalah jangkitan virus. Dia gejalanya adalah demam dan juga ruam di tapak tangan dan tapak kaki serta ulcer di mulut. Ia merebak melalui titisan daripada ulcer tu bila dia jatuh atas permukaan. Lepas tu kita pergi pegang permukaan tu, alright? Dan kita akan dapat jangkitan tu dan ia akan merebak, alright? So kita nampak fenomena ni jangkitan ni merebak dengan begitu cepat di taska dan juga di sekolah-sekolah. Dan bila kita tengok dengan teliti kenapa situasi ni berlaku dengan cepat di sekolah dan taska, kita nampak secara statistiknya Fiza satu daripada 2 rakyat Malaysia tidak menggunakan sabun pencuci ataupun hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Katanya ramai yang cuci dengan air kosong je, ada juga yang cuci dengan shower gel dan sabun pencuci pinggan mangkuk. Tak boleh ke sebenarnya? Tak boleh. Okey, saya baru dapat tahu hari ini. Dan kalau kita cakap tentang HFMD tadi tu kan, dan ini juga ibu bapa ni perlu cadang kan, betul tak doktor? Ya, tak boleh ambil sambil lewa je. Ya betul. Dan memang kita nampak juga secara statistik 40% daripada isi rumah di Malaysia tidak mempunyai sabun pencuci. Dan juga yang lebih menyedihkan ni 2 daripada 5 kanak-kanak
tak tahu teknik pencucian tangan yang betul. Sebab tu kita nampak implikasi kadar ketidakhadiran ke sekolah 25% adalah disebabkan oleh jatuh sakit yang mana berpunca sama ada daripada teknik pencucian tangan yang tak betul ataupun imuniti yang lemah. Okey, doktor. Macam sekarang ni kan, tadi saya ni memang hari-hari kalau sebelum saya masuk ke dalam studio, saya memang akan cuci tangan saya. So doktor tengok tangan saya bersih ataupun tidak? Okey, kita kena suluh di bawah lampu. Sebenarnya nampak macam bersih kan? Nampak macam bersih kan? Tetapi kita kena cakna tentang satu ruang dekat kuku-kuku ni, tapak tangan. Okey, cuba Fiza suluh tangan saya. Suluh betul ke ni? Nampak tak? Itu sebenarnya bakteria ke doktor? Kuman. Ini semua kuman. Nampak, tengok belakang. Alamak, kejap saya suluh tangan saya. Ni kalau saya dah salam Fiza ni, bukan transfer money, transfer bakteria. Kalau transfer money bagus juga. Okey, kan? Doktor, saya dah cuci tangan tadi kan. Cuba doktor tengok. Maknanya ada banyak juga kan? Yes, ini semua kuman. Ini semua adalah bakteria, germs kita panggilnya, kuman, virus, bakteria. Ya, dan apa yang menyedihkan adalah teknik pencucian tangan sering tak betul ya. Sebagai ibu bapa, kita boleh cegah jangkitan virus dengan dua cara. Satu peringatan, satu pendidikan kepada ahli keluarga kita untuk mengamalkan kebersihan tubuh badan dan juga teknik cuci tangan yang betul. Menggunakan sabun yang mempunyai keupayaan membunuh bakteria 99.9%. Lifebuoy. Alright, itu menggunakan Lifebuoy. Tapi saya nak tanya, kalau kita cuci tangan guna air kosong je, cuba doktor cuci, hilang tak agaknya bakteria kita tu? Okey, saya cuci Saya cuci. Okey, cuba suluh sekarang. Masih ada ya? Banyak lagi doktor. Nampak tak? Bermakna cuci tangan dengan air kosong tak menghilangkan kuman ataupun bakteria. Banyak ni doktor. Ada. Sebab itulah sangat penting untuk kita menggunakan sabun dengan keupayaan antibakteria dengan 7 step of hand wash teknik. Cuba kita mulakan. Okey, yang pertama letak sabun dekat tapak tangan dan gosokkan kedua-dua tapak tangan. Kemudiannya cuci di antara jari-jari dan ruang di antara jari. Kena buat yang macam tu? Kena. Yang keempat ni selalu dilupakan, gosok di antara kuku-kuku ni. Celah kuku ni. Kena ajar anak-anak kita ni kan? Ya, betul. Dan gosok dekat tapak tangan tu yang paling penting. Kemudiannya gosok belakang. Okey, gosok belakang tapak tangan. Dan bilas balik dengan air. Bersih Fiza. Bilas balik dengan air bersih sebersih-bersihnya. Dan ni dah langkah ke-6 dah. Sekejap je sebenarnya ya. Dan last kali. Tak sampai 30 saat pun. Betul. Dan last kali kita keringkan tangan. Keringkan tu sebab apa? Kita nak betul-betul nyahkan semua air, kuman dan sebagainya. Nak suluh balik ke? Boleh ke doktor? Sekarang saya confident untuk Fiza suluh sebab saya sangat yakin 99.9% betul lah. kuman dah tak ada. Yes, telah dinyahkan. Jadi tak boleh guna shower gel, tak boleh guna pencuci pinggan mangkuk. Kena guna sabun dengan antibacterial property 99.9% dan gunakan teknik pencucian tangan 7 steps of hand wash teknik dengan betul. Dan berikan peringatan ini kepada semua ahli keluarga dan anak-anak kita untuk menghindari jangkitan. Doktor, sekali lagi secara ringkas kita ingatkan kepada penonton-penonton kita tak boleh cuci tangan dengan air biasa saja. Hari ini apa yang dibawakan oleh Lifebuoy ini bermakna kita perlu mencuci tangan dengan penggunaan sabun dan juga mungkin hand sanitizer. Ya, betul. Kepada semua viewers yang penting anda perlu tahu bahawa tangan perlu dibersihkan dengan sama ada sabun dengan antibacterial property 99.9% ataupun hand sanitizer 99.9% antibacterial property juga dan gunakan teknik pencucian tangan yang betul untuk menghindari daripada dijangkiti penyakit-penyakit. Okey, terima kasih doktor. Jadi sekarang dah boleh salam. Doktor boleh, saya tak boleh sebab tangan saya belum bersih. Jadi saya kena pakai sanitizer dulu, tapi sambil-sambil tu kita nak berhenti berehat dahulu. Terima kasih doktor. Kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan daripada awal sampai ke hujung siaran ini ada pelbagai perkongsian yang telah pun kami kongsikan bersama dengan anda dan kami harapkan sedikit sebanyaklah perkongsian-perkongsian kita ni Syira dapat memberi manfaat. Tapi Syira nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton. Betul tu. Untuk mereka yang nak ambil pembantu rumah. Mengambil pembantu rumah tidak dinafikan mampu mengurus dan menjaga anak-anak di rumah. Namun apakah ciri terbaik untuk kita memilih pembantu rumah agar tidak membebankan mereka? Ikuti perkongsian
tentang isu ini dalam Women Talk dengan topik Is it hard to get good help? Saksikan Sabtu ini 8 Julai jam 5 petang di TV3 atau stream langsung secara HD menerusi tonton. Oh, okey. Rasa macam berita. Okey. Dan bagi anda penonton-penonton, mungkin dah pun merancang aktiviti yang ingin anda lakukan di hujung minggu ni kan. Tapi apa saja aktiviti yang ingin anda lakukan bersama dengan seisi keluarga, pastikan aktiviti anda yang dirancang itu kita fikirkan faktor-faktor sekeliling lah. Betul. Faktor keselamatan khususnya, faktor kesihatan. Yang paling penting sekali kalau anda nak merancang perjalanan, pergi ke tempat jauh dan sebagainya, periksa kenderaan anda. Kalau anak-anak tu kurang sihat, apa kata kita janganlah bawa anak kita tu pergi berjumpa dengan orang ramai kan. Kita pastikan kesihatan anak-anak kita tu dah sembuh dulu, barulah kita bawa pergi jumpa dengan orang. Dan yang paling penting sekali, kena sentiasa jaga kebersihan tu, cuci tangan. Cuci tangan lah, tu penting tips saja. Okey, baiklah. Wanita hari ini akan kembali lagi hari Isnin nanti dengan topik kita, kenapa cepat marah. Kenapa cepat marah pun sekarang ni dah jadi persoalan. Memanglah sebab kadang-kadang ada orang tak ada apa-apa pun dia cepat trigger orang kata kan. Tapi mungkin ada caranya untuk kita mengendalikan perasaan kita ataupun mengawal kemarahan kita. Jadi ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Sebab kadang-kadang ada orang tu dia cepat marah, mungkin dia ada masalah. Kita tak tahu. Dia ada masalah-masalah, tak cukup tidur, anak tak sihat ke, kemudian banyaklah faktor macam-macam lah faktor kita yang tak menentu dan sebagainya. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua penonton-penonton setia Wanita hari ini. Jangan lupa temu janji kita hari Isnin nanti. Assalamualaikum, salam sayang daripada kami berdua. Bye. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya.